A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Brofai daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, seperti yang dijanjikan, Brother Fai akan sambung lagi kisah daripada blog RashidSalim.com, Penunggu Rumah Sewa bahagian 2. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasai sentuhanku. Aduh. Tiba-tiba perut aku memulas. Senak begitu terasa, lalu aku terus bangkit dari katil untuk ke tandas yang berada dekat luar. Tandas yang berada di bahagian dalam rumah tersumbat. Ya Allah. Lori kumbahan yang sepatutnya datang tadi tak muncul. Sakit pula hati aku. Isteri aku turut terjaga setelah menyedari aku mengaduh. Macam itulah. Aduh sakitnya perut. Dia tanya aku, "Bang, abang nak ke mana?" Jadi aku beritahulah, aku nak ke tandas lah. Dia menyatakan tandas dalam rumah kan rosak. Yelah, aku tahu. Aku nak pergi tandas dekat luar. Tanpa berlengah lagi, aku terus menghayun langkah di bahagian dapur. Di tepi pintu dapur terdapat suis lampu jamban. Lalu aku pun tekan sembari menolak daun pintu setelah aku membuka selak dengan tangan yang satu lagi. Kepala aku pun terjengul mengintai jamban yang jaraknya 10 meter dari rumah. Di tepi jamban kiri dan kanan ada pohon pisang. Di belakang jamban ada juga pohon pisang. Namun malangnya jamban tu gelap. Tak menyala pula lampu ni, dah kenapa? Aku mengomel sendiri di hati. Yelah, dah buka suis tapi lampu pula tak hidup. Takkan aku nak bergelap melepaskan hajat? Perut aku dah tak tahan sangat ni. Lainlah kalau siang hari, boleh bawa bincang lagi. Ini waktu malam, keadaan yang begitu sunyi. Ya Allah. Kerana tak tahan sangat, aku terpaksa redah juga. Memang aku tak ada pilihan. Kalau tak mahu terkucil di dapur tu, seandainya melakukan percubaan mencari lampu picit, aku terus menuju ke jamban sambil ditemani balam-balam cahaya bulan. Macam tu. Memang satu nikmat bila dah meleraikan senak. Cuma satu hal yang buat aku kurang selesa. Aku mendengar bunyi sesuatu yang bergesel dengan dinding zinc jamban ni. Aku cuba optimis. Barangkali itu dari daun pisang yang ditiup angin. Aku lepas lekas-lekas cebok. Tapi makin galak pula bunyi itu kedengaran. Kali ni ia semakin kasar, seperti dicakar-cakar dari luar. Macam tu. Bertambah meremang bila aku terdengar pula seperti suara kucing yang riuh bertengkar. Kemudian hilang kesayupan. Jantung aku ni memang berdetak laju bagaikan dipam. Rimas macam berhadapan dengan situasi tersebut. Bukan apa, inilah pertama kali aku guna jamban dekat luar rumah pada waktu tengah malam tanpa lampu. Lagi pula, aku belum tahu tentang apa-apa yang misteri dekat rumah sewa ni sejak dari awal kami menyewanya, melainkan sesuatu yang menakutkan aku di hadapan rumah yang pernah aku lalui. Peristiwa dekat pohon ara itulah kan. Tapi itulah, hal tersebut aku tak panjangkan pada isteri aku. Aku tak nak menumpahkan minyak di atas bara api. Aku tahulah isteri aku tu macam mana.
Dia akan bertambah panik apabila mendapat tahu bahawa aku juga berhadapan dengan situasi yang sama. Namun hakikatnya, aku turut merasai sesuatu yang aneh tentang rumah sewa ni. Sangat aneh. Kerana ketika aku melangkah keluar dari jamban tu, aku merasakan seperti ada sesuatu yang mengekori. Lalu, aku pun mempercepatkan langkah. Saat aku masuk ke ruang dapur, aku terus menyelak pintu. Tapi, tiba-tiba aku terperanjat. Mana taknya, aku dengar pintu dapur diketuk-ketuk. Aku mula curiga. Entah siapa yang datang melalui pintu belakang. Tengah malam pula tu. Ketukan tanpa suara, tanpa salam. Memang sangat hairan. Cuma aku ni tetap nak tahu siapa yang ketuk pintu. Pintu terus diketuk. Dan aku masih berdiri dan berkira-kira nak membukanya ataupun tidak. Lalu, aku tidak dapat menahan diri dari bertanya. Siapa tu? Serta-merta bunyi ketukan tu terus membisu tanpa jawapan. Allahu Akbar. Di tengah malam begini aku diuji dengan sesuatu yang merisaukan aku. Kalau nak diikutkan hati, cakap isteri aku tu, dia tu memang nak pindah rumah dah. Tapi aku masih betah dekat sini kerana sampai bila nak berpindah randah dan menyewa pula dekat tempat lain. Lagipun kami baru saja berpindah dekat sini. Aku melepaskan keluhan berat, lantas menyusun langkah meninggalkan ruang dapur. Aku ingatkan semua tu berakhir. Tapi jantung aku sekali lagi dikejutkan dengan bunyi sesuatu yang jatuh di atas lantai. Bunyinya seperti periuk yang terhempas. Kemudian disusuli pula semua perkakas dapur diselerakkan. Memang bunyi sangat riuh dan kacau. Tidak hanya itu, bunyi pinggan mangkuk kaca berderai jelas tertangkap di halwa telinga aku ni. Semua tu bersatu bunyi dia. Bulu roma aku sedari tadi tegak, tidak segan turun lagi. Peluh setia merenik di dahi, lalu aku menyekanya. Berdebah sungguh aku rasakan seolah-olah jantung nak pecah. Adrenalina dalam badan aku mengalir laju, menyebabkan nafas aku turun naik dengan laju. Aku cuba kawal perasaan. Kalau boleh, aku tak mahu terlihat cemas tatkala berhadapan dengan situasi begini. Ya Allah, ini cuma hayalan. Ini hanyalah cubaan. Aku merintih dalam hati aku sendiri. Saat aku menoleh ke belakang dengan laju, bunyi itu pun lenyap sama sekali. Tanpa berlengah, aku terus membuka langkah masuk ke bilik. Aku tak mahu terus-menerus menunggu. Bila sampai di pintu bilik, aku hela nafas. Tenangkan diri, lapangkan dada. Oh, ya Allah. Keluh aku. Aku tak boleh lemah. Aku kena kuat. Aku kan pengawal keselamatan. Di tempat kerja aku, boleh relax je aku ni. Takkanlah dekat rumah aku tak boleh hadapi. Kan, betul tak? Soal aku sendiri memberikan keyakinan. Masalahnya dekat tempat kerja kau tu, kau cuma terdengar bunyi dan suara misteri saja. Tapi di rumah ni pula kau pernah nampak kelibat. Mana tahu lepas ni berdepan pula. Kata-kata dalam kepala aku membuatkan aku bertambah resah. Setan kan semua tu. Minta dijauhkan. Daun pintu bilik aku kuak. Lalu aku melihat batang tubuh isteriku yang sedang terbaring lena. Dup 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 dup.
Debaran jantung tadi mula sedikit demi sedikit reda. Aku pun menghenyakkan punggung di birai katil sebelum aku menyambung tidur. Syami. Ya Allah. Aku terperanjat sekali lagi bila nama aku pula diseru. Kedengaran sayup-sayup dan suara tu tak dapat aku pastikan sama ada milik suara lelaki atau perempuan. Ia berbisik. Aku tak mahu melayankan, lantas aku pejamkan mata rapat-rapat sembari memekup telinga. Resahnya aku nak melalui hari-hari yang mendatang. Ya, itulah dia saudara. Kisah apa nama tu? Apa nama kisah ni tadi? Kisah Penunggu Rumah Sewa bahagian 2. Daripada blog Rashid Salim, blog Rashid Salim, dan diceritakan oleh Syami, seorang pengawal keselamatan. Okey, nanti insya-Allah di hari yang lain kita akan sambung lagi dengan kisah yang ketiga. Kisah yang terakhir. Okey? Terima kasih kepada anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe, tekan butang loceng, komen dan share itu adalah gratis. Kita jumpa lagi di minggu yang lain. Penunggu Rumah Sewa bahagian 3. Peace, no war.